Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, para peserta dan semua boleh on mic on mic, on camera. Maaf. Okay, semua boleh on camera. Majlis kita nak bermula dalam masa 10 minit. Jadi diminta untuk semua bersedia. Okay, sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulakan majlis, ingin saya berpantun sedikit. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Manis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini, Dr. Zamri bin Rosli. Yang dikasihi pengarah kelab rimbawan, ahli-ahli jawatan kuasa program. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan serta para peserta program yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program The Future of Nature is in Our Hand, anjuran Kelab Rimbawan, Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu, Sarawak. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan program kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Hafiz bin Syamsuddin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan berterima kasih kepada saudara Muhammad Hafiz di atas bacaan doa sebelum. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada pengarah Kelab Rimbawan sesi 2019-2020 iaitu saudara Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Razawi. Hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Razawi, selaku Presiden Rimbawan sesi 2019-2021. Saya di sini adalah untuk menerangkan tentang apakah itu rimbawan. Okay, next slide. What is rimbawan? Rimbawan merupakan satu gelaran yang telah dianugerahkan kepada para pelajar diploma perhutanan selepas menduduki kem perhutanan selama 3 minggu di Hutan Nirwana UPMKB. Dia semasa kita orang camp hari tu selama 3 minggu dan sebelum ni 2 minggu saja. Selepas itu Kelab Rimbawan pula telah ditubuhkan secara aktif pada tahun 2014 iaitu di bawah pengurusan Rimbawan 28. Pelbagai aktiviti telah diadakan untuk melahirkan rimbawan yang terbaik dan mesti terdiri daripada aspek pembelajaran, kemandirian dan ikhtiar hidup, iaitu berkongsi pengalaman dan motivasi atau latihan dalam kumpulan. Next slide. Program-program kelab rimbawan yang akan kami anjurkan pada sesi ini iaitu Minggu Perhutanan, iaitu yang kedua program Tarzan iaitu Hari Terbuka Rimbawan, yang ketiga lawatan sambil belajar dan yang keempat program pembersihan hutan. InsyaAllah ada lagi banyak program yang akan kami anjurkan untuk sesi ini. Next slide. Ini merupakan program-program yang telah dianjurkan oleh Kelab Rimbawan iaitu untuk meningkatkan lagi
bonding antara ahli-ahli kelab rimbawan, iaitu yang atas yang atas tu merupakan program sukan rimbawan, yang sebelah kanan atas iaitu Gawai Raya, Hari Sukan, Mesyuarat Agung, iaitu Minggu Perhutanan dan KSP. Next slide. So kesimpulannya, rimbawan merupakan salah satu gelaran yang unik para rimbawan, iaitu selain itu rimbawan perlu menjaga nama baik agar tidak dipandang serong, dan selain itu kelab rimbawan akan menjalankan banyak program untuk ahli kelabnya dan perlukan sokongan ramai. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nur Aiman atas ucapan sebentar tadi. Majlis sudah sampai ke kemuncak. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum program bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Zamri bin Rosli. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Sarawak. Beliau berasal daripada Miri, Sarawak. Beliau merupakan anak keempat dari 11 beradik. Beliau memulakan pengajian Diploma Perhutanan di UPM Serdang dan mendapat kelulusan ijazah sarjana muda Sains Perhutanan di UPM Serdang dalam bidang pengurusan hutan. Beliau juga melanjutkan pelajarannya di Master Kehidupan Liar UPM Serdang dan kini beliau mendapat gelar doktor dan mempunyai kelulusan PhD UPM Serdang dalam pengkhususan populasi burung, dan kini menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan Jabatan Sains Perhutanan Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Sarawak. Beliau sememangnya arif dan berpengetahuan luas dalam bidang wayang. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya persilakan Dr. Zamri bin Rosli untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya persilakan. Terima kasih Saudara Haziq Rosdi selaku MC kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Presiden Kelab Rimbawan, Ahli Jawatan Kuasa Kelab dan semua ahli jawatan kuasa yang telah merancang aktiviti ini untuk diadakan pada pagi yang berbahagia ini. Dan juga kepada semua para rimbawan yang hadir untuk sesi online kita pada pagi yang berbahagia ini. Rimbawan 34 yang ada dekat situ, saya nampak beberapa orang. Tahniah kerana masih lagi bersama dengan rimbawan di UPM Kampus Bintulu, Sarawak. So pagi ini saya akan share sedikit maklumat berkaitan tajuk yang diberikan kepada saya. Okay, clear ada? Boleh. Alright, terima kasih. Terima kasih Azad. Alhamdulillah. So saya telah diamanahkan untuk share satu tajuk berkaitan hidupan liar. So tajuk saya adalah hidupan liar wujud bersama versus konflik ataupun coexist versus konflik. So bagaimana hidupan liar ini boleh wujud di kalangan masyarakat dan juga apa konflik yang berlaku ke atas hidupan liar dan juga masyarakat yang sering berlaku di mungkin di kawasan sekitar kita. Okay. So seperti mana kata pengurusi tadi, saya Zamri Rosli, pensyarah di Jabatan Sains Perhutanan. So sebelum saya meneruskan kepada sesi pengurusian, suka saya untuk memberi sedikit definisi tentang hidupan liar kepada yang baru-baru, supaya mungkin mana tahu anda nanti satu hari nanti berminat untuk bekerja di perhilitan, unit-unit yang berkaitan dengan hidupan liar di kawasan taman-taman negara. So definisi hidupan liar adalah hidupan liar ini semua hidupan yang hidup di luar kawalan manusia.
Dia tidak dikawal, dia mencari makan sendiri, dia hidup sendiri, mencari habitat dia sendiri, dan termasuk juga untuk definisi ini adalah semua tumbuh-tumbuhan, dan juga haiwan-haiwan yang tidak dipelihara oleh manusia. So kalau ayam hutan tu walaupun dia hidupan liar, tapi bila dia dibawa ke kampung dipelihara, so dia sudah tidak jadi hidupan liar. Ataupun orang hutan itu kalau dia sudah dipelihara oleh manusia, dijadikan sebagai binatang peliharaan, so dia sudah tidak menjadi hidupan liar. So syaratnya hidupan liar ini adalah dia mesti hidup secara bebas di dalam hutan dan di habitat dia yang sendiri. Seterusnya adalah tentang konflik. Human wildlife conflict. Apa dia konflik manusia dan hidupan liar? Secara asasnya, konflik adalah perkara yang negatif yang berlaku ke atas salah satu pihak apabila dua entiti ini bertemu. So bertemu secara bersemuka, so dia akan memberi satu kesan kepada salah satu entiti tersebut. Contohnya, apabila seekor gajah dia masuk ke kawasan kampung dan terserempak dengan manusia, lalu gajah ini mencederakan manusia ataupun orang kampung tersebut. So impak negatifnya adalah kepada penduduk tersebutlah. Dan gajah ini pula nanti bila diketahui oleh orang kampung dan dibunuh, so impak negatifnya adalah pada gajah. So it is a negative interaction between human and animal. So dua-dua kemungkinan akan mendapat impak yang negatif. Berlaku konflik dekat situ lah. So konflik akan berlaku apabila kedua-dua entiti ini bertembung antara satu sama lain. Ini adalah salah satu contoh. Ini banyak berlaku di India, di Bangladesh, di Thailand jarang. Di negara-negara Afrika di mana hidupan liar sering berkonflik dengan manusia. Kerana kemungkinan besar dulunya kawasan ini adalah kawasan habitat hidupan liar untuk mencari makan. So apabila pertambahan, pembangunan, so manusia sudah masuk ke habitat hidupan liar, so berlaku konflik sebegini akan berlaku. So ini akan membawa masalah. Kemungkinan besar ada yang cedera ataupun hidupan liar ini pengakhirannya nanti akan dibunuh disebabkan konflik ini berlaku. So konflik juga sering berlaku apabila terdapatnya keinginan manusia untuk mendapatkan hasil, mendapatkan hasil daripada hidupan liar. Contohnya mendapatkan gajah. Ini biasa berlaku di Afrika. Di mana gajah dijerat hanya untuk mendapatkan gading. So mereka dijerat, dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. So ini yang berlaku. So betul saya katakan itu why, how and what is the action being taken oleh pihak berkuasa untuk menghalang perkara-perkara ini berlaku. Ini adalah dari segi illegal kerana mungkin ada nilai yang tinggi untuk gading gajah di pasaran. Sebab ini benda ini berlaku. How? Tadi adalah menggunakan snake, jerat, dibunuh dan sebagainya. Dan dari segi konflik, sebenarnya hidupan liar ini dia mempunyai teritori, dia mempunyai wilayah yang tersendiri. So akan berlaku konflik apabila wilayah dia dicerobohi. So haiwan-haiwan yang bersifat teritorial seperti harimau, gajah, badak, dia bersifat teritori di mana bila dia lalu di kawasan tersebut itu adalah laluan dia. Memang dia akan lalu setiap tahun, mungkin setiap bulan untuk pergi ke kawasan yang connected area, connected forest. Dia akan melalui jalan yang sama. So apabila laluan dia ini sudah dimasuki oleh manusia, so apa-apa yang berada di hadapan dia yang mengganggu perjalanan dia, so dia akan menghalang
So inilah yang berlaku konflik. Okay? Contoh ni pernah berlaku di negara kita pun pernah berlaku. Di Gua Musang saya pernah tengok kereta yang dimusnahkan oleh gajah kerana berada di laluan dia. So ini adalah konflik-konflik yang berlaku di antara kehidupan liar dan juga manusia. Ini sering berlaku di kawasan kita. Dan juga ada setengah hidupan liar, dia sudah berani masuk ke kawasan penempatan manusia. So kenapa? Kerana pada dahulunya kemungkinan kawasan ini adalah kawasan tempat hidupan liar ini mencari makanan. Okay, so dia berada di laluan dia. Ataupun mungkin kawasan penempatan ini dulu adalah kawasan laluan dia untuk ke hutan bersebelahan untuk mencari makanan. So dia tidak tidak boleh nak mengelak. Dia tak terfikir pun yang bangunan di sebelah itu adalah bangunan penempatan. Yang dia tahu adalah ini adalah laluan dia. Setiap tahun dia akan menjelajah. So dia akan bergerak dalam kumpulan. So ini yang berlaku. Okay. So nanti pada akhirnya so terpaksalah berlaku konflik di antara manusia dan hidupan liar. Sebenarnya dia bukan nak mengganggu manusia pun. Dia cuma mungkin ingin mencari makanan di kawasan tersebut ataupun ingin lalu di kawasan penempatan itu untuk ke kawasan hutan lain untuk mencari makanan. So itulah yang akan berlaku. Itu dari segi konflik. Okay, dari segi coexistence ataupun wujud bersama, apakah hidupan liar ini boleh wujud bersama di kalangan masyarakat, di kalangan manusia? Okay. So kalau dari segi definisinya, coexistence ini adalah hidupan liar yang sudah boleh berkongsi sumber, sudah berkongsi tempat dengan manusia, sudah boleh beradaptasi dengan kawasan sekeliling. Contohnya kita kalau di Kuala Lumpur, kawasan yang paling banyak monyet ekor panjang ni adalah dia melawati. So sangat banyak. Okay. So sangat banyak sehingga berlaku konflik pula. Walaupun dia coexistent, tapi coexistent yang membawa impak yang negatif kepada dua-dua pihak. Bila terlalu banyak, boleh berlaku kecederaan kepada orang ramai. Contohnya, orang ramai yang bawa makanan, so monyet merampas makanan daripada orang ramai. Sehingga satu ketika, pernah ada kes monyet ini mencederakan bayi yang dibawa oleh ibu-ibu. So ini adalah konflik yang akan berlaku sekiranya hidupan liar ini jumlahnya terlalu banyak dalam masyarakat. Okay? So ini adalah contoh-contoh di luar negara, so di mana rusa-rusa memang jarang dibunuh sebab dia sudah terlalu hampir dengan masyarakat dan orang ramai sudah boleh menerima kehidupan liar dalam masyarakat, dan setengahnya perkara ini menjadi satu nilai pelancongan, bawa keuntungan, it's a benefit value kepada pelancong-pelancong. So normally kalau di luar negara mereka lebih respect. Okay, orang luar negara dia respect terhadap hidupan liar, sebab itu mereka membiarkan hidupan liar ini berada di sekitaran mereka. So kadar kesedaran terhadap kehidupan liar mereka adalah lebih tinggi. Contohnya di Eropah, di Jepun, okay, dan sebagainya. So mereka mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keberadaan hidupan liar di sekitaran mereka. Okay. Tetapi akan berlaku konflik mungkin sekiranya kehidupan liar ini terlalu banyak. Mungkin membawa masalah dari segi kekotoran, hidupan liar yang menyelongkar sampah dan sebagainya. So akan menjadi konflik lah. Okay, so dia akan coexistent turn to conflict. Okay. So setengah kawasan di luar negara mereka memperuntukkan taman-taman, kawasan-kawasan hidupan liar ni untuk mencari makan. So di negara kita agak kurang. Kecuali kawasan-kawasan yang diperuntukkan khas untuk hidupan liar. So ini is part of society. Hidupan liar ini cantik sebenarnya. Okay. So kalau ada setengah daripada kita memperuntukkan kawasan taman untuk hidupan liar mencari makan, mungkin kurang konflik hidupan liar ini terhadap manusia. So mungkin dia akan hanya berada di kawasan yang dihaskan untuk mereka saja. Okay. So back to the coexist tadi, kembali ke coexist. Ini adalah antara spesies yang memang sudah lama
beradaptasi dengan manusia, wujud bersama dengan manusia. Okay? Semua orang tahu ini adalah burung apa ni? Orang kata dalam bahasa Melayu ni burung punai yang banyak terhadap dia manusia, merpati ya. Burung merpati, it's a rock pigeon. Okay? Daripada spesies yang paling banyak sekali ada di mana-mana yang sudah beradaptasi dengan manusia sehingga orang boleh bagi makan, datang banyak, menjadi satu tarikan. Tetapi para saintis menyatakan bahawa burung ini sebenarnya boleh membawa banyak penyakit kepada burung-burung lain ataupun kepada manusia. Penyakit-penyakit yang disebarkan oleh burung. Contohnya selsema burung. Mungkin juga salah satunya disebarkan oleh burung merpati. Dan burung merpati ini adalah sudah lama dah beradaptasi dengan manusia. Okay? So dia boleh berada di kawasan bandar. Okay, kalau jumlahnya banyak, bila dia tidur malam, kemungkinan dia mengotorkan kawasan bandar. Itu adalah impak negatif daripada coexist tadi. Okay? Dan juga kalau di Semenanjung ataupun mungkin di negara yang mempunyai masalah burung gagak, so burung gagak juga adalah salah satu spesies burung yang sudah lama beradaptasi dengan manusia. Okay? So ini adalah antara spesies yang dikatakan create problem in society, membawa masalah dalam masyarakat. Okay? Sebabkan dia ni suka makan bangkai, suka menyelongkar sampah dan sebagainya. Tapi mungkin itu dari salah satu impak dia. Mungkin impak lain adalah burung ni dia makan sampah tu sebab kawasan tu kotor. Okay? Is up to our action lah, macam mana nak supaya burung ni tidak berada di kawasan kita. Mungkin kita bersihkan kawasan kita supaya burung gagak ni tidak berada di kawasan kita. Okay? Sebab dia sudah berada lama dengan society. Okay? Ini adalah juga salah satu burung yang memang sudah lama beradaptasi dengan manusia. Burung gembala kerbau ni, is common myna. So common myna di Malaysia kita ada local common myna. Our endangered species contohnya hill myna, burung tiong emas, itu satu spesies dengan ni lah. Ataupun jungle myna, burung tiong hutan, tiong emas. Tapi ini adalah tiong bandar. Okay, is common myna ataupun Indian myna. Indian myna ini adalah burung eksotik, bukan burung tempatan kita lah. Cuma dia telah dibawa mungkin lama dulu menggunakan kapal-kapal oleh pedagang-pedagang. So dia terbang sekali bersama kapal dan sudah boleh beradaptasi dengan manusia. So what is the benefit? Apa benefit dia kepada sekitaran kita? Okay. So dikatakan common myna is one of the world's 100 worst invasive species. Okay, worst invasive species itu sama jugalah macam burung gagak tadi. So dia sudah beradaptasi dengan manusia. So dia boleh mencari makan di kawasan bandar. So mungkin dia akan mengakibatkan masalah lain lah di kemudian hari. Jadi semakin banyak. Okay? Invasive spesies yang boleh beradaptasi dengan keadaan tempatan dan kemungkinan besar boleh merosakkan kawasan-kawasan yang dia duduki. Itu adalah invasive species. Dia berkembang biak dengan cepat. Okay? And then back to our endangered species, kepada spesies kita, patan kita, contohnya orang hutan. Orang hutan ni sebenarnya dia apabila dia kecil, dia selalu dipelihara untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Okay? Memang nampak cute lah. Tapi bila dah besar nanti, so dia akan dibuang. Biasalah kalau baby tu masa kecil dia cute, tapi bila dia dah tua, buruk rupa dia. Okay? Sama juga macam manusia, dia macam tu. So spesies-spesies ni apabila dia dah tak diguna, apabila dia dah besar, so dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia tak boleh nak survive pun di kawasan hutan. Dia lepas pun dia akan kembali kepada kawasan di mana dia dibela. So ini akan create membawa masalah kepada masyarakat. Ada setengah spesies yang terpaksa dibunuh. Dulunya spesies ini adalah spesies yang dipelihara oleh manusia, tetapi lama kelamaan disebabkan masalah memberi makanan, masalah spesies ini semakin lama semakin membesar, dia menjadi ganas contohnya.
Okey, so dia akan dibunuh. Okey, pernah satu kisah yang berlaku di mana di Eropah tuan dia dibunuh oleh singa yang dipelihara. So dia pelihara singa itu daripada kecil. Okey. Dan apabila besar, biasalah hidupan liar ni apabila besar sikap liar itu masih ada. Tiba-tiba satu hari itu dia terkam tuan dia. So mati. So terpaksa juga dibunuh. So dah mengorbankan kedua-dua nyawa di situ. So ini adalah masalah yang berlaku apabila kehidupan liar ini cuba kita wujudkan dia di kalangan manusia. Dia tak seperti kucing ya. Kucing lain. Sebab dia memang dah lama beradaptasi dengan manusia dan dia saiznya adalah kecil. Okey, apa yang kita perlu adalah tentang kesedaran, okey, awareness kepada kepentingan hidupan liar ini dalam persekitaran kita. So contohnya kita bawa budak-budak sekolah, anjurkan program-program kesedaran kepada hidupan liar ke kawasan-kawasan hidupan liar supaya generasi muda kita tahu tentang nilai hidupan liar, apa peranan hidupan liar ini kepada ekosistem, apa gunanya hidupan liar ini. Adakah saja-saja hidupan liar ini dipelihara di zoo untuk dilihat ataupun ada benefit lain, ada value lain. Okay? Dulu saya pernah terlibat dengan contohnya satu tajuk kajian tentang kesihatan hutan. Okay? Indicator of species yang boleh digunakan sebagai indikator untuk menilai kesihatan dan keseimbangan hutan, keseimbangan ekologi. Apabila salah satu spesies itu hilang, so apa tak jadi kepada keseimbangan ekologi kita di dalam hutan? Itu adalah salah satu perkara yang kita perlu tahu, yang saudara-saudari perlu tahu apabila saudara-saudari nanti berada di tempat yang betul untuk memelihara hidupan liar. Okay. So kalau di luar negara, ini memang sudah banyak kajian-kajian berkaitan hidupan liar. Ada satu buku yang ditulis oleh Beatrice Frank ni, okay, dan grup dia berkaitan dengan turning conflict into coexistence. Mana dia turn masalah hidupan liar ni kepada kewujudan hidupan liar. Okay, so masalah itu menjadi satu kaedah untuk kita melihat hidupan liar itu supaya dia tidak menjadi konflik, membahaya kepada manusia. Sebaliknya dia membawa keuntungan kepada manusia dan boleh beradaptasi dengan keadaan persekitaran di kawasan manusia. Okay. So untuk tajuk human conflict ini, okay, so Tan Sri Lee Lam-Tai, semua mungkin dah kenal Tan Sri Lee Lam-Tai ni, okay. Itu pada tahun 2016, so dia pernah memberi satu ceramah berkaitan why animals and human have to coexist. Dia kata hidupan liar dan manusia tu mesti wujud bersama. Kerana dia kata, saya petik sedikit apa yang dikatakan dalam ceramah dia. There is no difference between killing a human and animals. Tidak ada bezanya membunuh seekor hidupan liar dan seorang manusia. Sebab at the end of the story, dua-dua kehilangan nyawa. Okay? So apabila hidupan liar itu masuk ke kawasan kampung, contohnya harimau, dia menyerang kebun getah, kebun getah itu mati diserang oleh harimau, dan harimau itu pula akan diburu oleh manusia dan dibunuh. So dia akan melibatkan dua nyawa. Okay? Kehidupan liar ni sebenarnya dia tak tahu kawasan itu adalah kawasan manusia. So dia datang untuk mencari makan, tapi dia bertembung, dia dia anggap itu adalah makanan dia, so dia bunuh. So dan dia pula akan dibunuh semula. So sudah kehilangan dua nyawa di situ lah. So ini yang dikatakan oleh Tan Sri Lee Lam-Tai. So mesti ada jalan penyelesaian kepada masalah yang berlaku ni. Okay. So di Malaysia, so saya pergi kepada sedikit, itu tadi tentang coexistence dan konflik lah. Okay. So di Malaysia, itu kita lihat negara kita sendiri ya. Okay, banyak hidupan liar sekarang terancam dan ada setengahnya sudah pupus. Okay, contohnya kita ada badak Jawa. Badak Jawa kita dah pupus pada tahun 1932 dah pupus dah.
Ini masa ni 1932 ni hutan kita masih banyak. Tapi aktiviti pemburuan adalah tinggi. So badak ini diburu untuk subu dia. So kemungkinan besar dia diburu dan dia pupus tahun 1932 disebabkan oleh pemburuan. Okey. Merak hijau. Kita ada dulu merak hijau yang telah pupus pada tahun 1960. So saya pun tak lahir lagi. So diburu mungkin merak ni, okey, ada setengah masyarakat yang menggunakan bulu merak yang kembang di belakang untuk menari, contohnya untuk majlis-majlis perkahwinan. So burung merak ni biasa diburu bukan untuk makan, ini untuk bulu dia yang cantik, yang kembang dan sebagainya. So that's why mungkin disebabkan oleh pemburuan pada tahun 1960 ni, so kita dah pupus dah kita punya merak pada tahun di Malaysia. Okay. So Sumatera, badak Sumatera memang kita dah tak ada. Last species saya ingat tahun lepasnya mati. Okay. Dan orang hutan kita ada. Ini adalah antara spesies-spesies yang endemik di Malaysia ataupun di Borneo. Contohnya di Borneo orang hutan kita. Okay, orang hutan, proboscis monkey. Ini adalah spesies-spesies yang hanya dijumpai di bumi Borneo, di Kepulauan Borneo, Indonesia, Kalimantan, Sabah dan Sarawak. So kalau dia dah pupus, so satu dunia tak ada dah spesies orang hutan. Just imagine satu dunia tak ada spesies orang hutan, satu dunia tak ada spesies proboscis monkey. Sebab dia hanya wujud di Kepulauan Borneo. So dia kalau orang hutan ni memang perlukan kawasan hutan yang besar, yang luas, yang tidak disentuh oleh manusia untuk survive. Manakala proboscis monkey ni dia perlukan hutan bakau untuk hidup. So apa jadi kalau hutan bakau kita semakin mengecil, semakin tak ada. So satu hari ini tidak mustahil kalau kita tidak melakukan apa-apa. So proboscis monkey ni hanya tinggal nama dan tinggal gambar. Seperti mana badak Jawa dan badak Sumatera kita yang ada sekarang yang telah tinggal nama. Sampai itu gajah kita, so saya ingat gajah pun less than 800, less than 1000 spesies yang tinggal. Okay. Seladang, harimau, okay, tapir kita, rusa dan sebagainya. So ini berlaku disebabkan oleh kekurangan habitat. Habitat hutan yang semakin berkurang dan masalah juga adalah dari segi pemburuan yang tidak terkawal. Okay, ini adalah salah satu daripada konflik yang berlaku, okay, di Perak, okay, pada tahun 2010 dulu. Okay. So harimau ini masuk ke kawasan kampung, ditangkap dan last kali dibunuh. Ini adalah, saya ingat dulu harimau ini adalah harimau yang baru-baru meningkat dewasa. Okay, so dia tak tahu pun kawasan yang dimasuki itu adalah kawasan penduduk kampung, sebab dia biasanya harimau ni dia kawasan jarak dia berjalan dalam satu hari adalah sejauh 500 hingga 600 km sehari. Kita bergerak dalam satu hari. Okay, dia cari makan pada waktu malam. Jangan dia sehat. So dijumpai di kawasan kampung dan dibunuh. So dah. Okay, kemungkinan kawasan ni hanya 2-3 ekor je harimau yang ada. So apa nasib pada spesies individu-individu harimau yang lain yang ada di kawasan tersebut. Ini adalah cerita-cerita yang menyedihkan lah terhadap hidupan liar kita. Dan setengah hidupan liar masuk ke kawasan kelapa sawit. So kita tahu negara kita adalah negara pengeluar kelapa sawit. Okay, pengeluar minyak kelapa sawit antara yang terbesar di dunia. So banyak kawasan-kawasan hutan yang telah dibuka untuk peladangan kelapa sawit. So kawasan itu kemungkinan besar dulunya adalah kawasan hidupan liar mencari makanan, kawasan gajah mencari makanan ataupun laluan gajah dan sebagainya. So apabila gajah itu balik semula, mungkin pada tahun bulan yang tertentu dia akan balik semula ke kawasan ni, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali. So, tiba-tiba kawasan ni jadi kawasan ladang kelapa sawit. So terserempak dengan manusia. So dikatakan manusia akan menyatakan bahawa gajah ini sengaja masuk ke kawasan ladang sawit. Padahal pada satu masa dahulu kawasan ini adalah kawasan habitat untuk hidupan liar. So seringkali berlaku lah. Okay. Dan juga berlakunya isu-isu ini isu yang sudah lama lah, isu pembalakan, kemusnahan habitat hidupan liar. Mungkin kawasan ini adalah kawasan yang dipenuhi oleh buah-buahan, hutan yang menjadi tempat hidupan liar mencari makanan.
So walaupun balak yang diambil ini bukan balak daripada spesies pokok berbuah, tapi kemungkinan impak dia terhadap pokok yang berbuah itu ada. Okey, semasa balak ini tumbang. So dia akan merosakkan pokok yang berbuah contohnya. Okey, habitat ni semakin berkurangan, kawasan semakin panas. So hidupan liar tidak ada jalan lain. Kemungkinan besar sama ada dia kalau dia tetap di kawasan tersebut dia akan mati ataupun dia berhijrah, dia akan menemui kawasan penempatan manusia dan juga akan berlaku konflik. So ini yang saya ceritakan tadi, orang hutan yang telah dijadikan sebagai binatang peliharaan. Masa kecil dia memang nampak cute lah, macam lagu So Cute tu. Okay, so tapi bila dah tua, dah besar, so dia jadi macam ni. So dia sudah tidak diterima oleh tuan dia, so dia akan dibuang. So mungkin dalam masa dia dibuang tu dia tak tahu nak cari makanan, so dia akan berlaku konflik terhadap manusia. Okay, cuma gajah kena dibunuh, okay, kena masuk ke kawasan ladang manusia. Ini aktiviti pembaruan. Ini adalah isu-isu kepelbagaian hidupan liar di negara kita. Bahkan di luar negara pun ada lah. Okay. Ini adalah senario yang berlaku di tempat kita. Okay. So kawasan ini semuanya, satu kawasan ini dulunya adalah kawasan hutan habitat hidupan liar. Tetapi sudah di convert into monocrop plantation, ada kelapa sawit. So hanya sedikit, ini sebagai contoh ya, hanya sedikit saja habitat hidupan liar yang dijadikan sebagai tempat dia mencari makanan, roaming area. So apabila kawasan ini terlalu padat nanti, hidupan liar terpaksa juga dia akan keluar. Dia akan keluar ke kawasan ladang ni untuk mencari makanan. Dan kebetulan pula pucuk-pucuk sawit muda ni adalah sesuai untuk makanan dia. So itu akan berlaku konflik lah. So mana-mana hidupan liar yang masuk ke kawasan plantation ni mungkin akan dibunuh, ditangkap dan sebagainya. So ini yang berlaku. Habitat hidupan liar semakin mengecil disebabkan pembangunan yang semakin meningkat. Okay? Ataupun setengahnya tidak mengambil kira apa yang akan berlaku terhadap persekitaran disebabkan oleh keinginan terhadap keuntungan. So ini juga berlaku. Okay? So orang-orang yang berkepentingan dia tidak peduli tentang hidupan liar, dia tak peduli tentang hutan, dia tak peduli tentang kesan rumah hijau dan sebagainya. So mereka ini hanya memikir tentang keuntungan semata-mata. So ini akan berlaku. So sebagai generasi yang muda, mungkin saudara-saudari nanti satu hari nanti berada di tempat-tempat begini. So ingat kita ada tanggungjawab untuk memelihara hidupan liar kita, memelihara hutan kita supaya ianya terus kekal pada masa akan datang. Okay? Ini adalah merak hijau kita yang telah pupus pada tahun 1960 disebabkan oleh aktiviti pemburuan. So dia ada bulu belakang ni kembang pantang cantik. So inilah yang sering diburu untuk dijadikan sebagai barang hiasan. Okay? Dan juga ini adalah tenggiling. Okey, Manis javanica nama saintifik dia. So tenggiling ini pula adalah salah satu spesies yang sering diburu untuk kulit dia. Okey, di pasaran gelap. Okey, so kulit tenggiling ni satu ketika dulu adalah salah satu daripada perisai untuk bulletproof. Okey, dia kulit dia tidak dimasuki oleh peluru. Okay, so kalau nak bunuh dia kena tentangkan dia macam tu lah. So kulitnya, daging dia dijual. Okay. So apa nasib dia pada masa akan datang. Okay. So mungkin besar ini adalah antara spesies yang ada jenis tenggiling yang ada di negara kita. So kalau dia dah tak ada nanti, so kita akan tengok gambar tenggiling saja. So ini adalah antara rampasan yang telah dibuat oleh pihak perilitan. Banyak sekali rampasan-rampasan yang dibuat sehingga hidupan liar ni boleh diseludup macam-macam cara lah hidupan liar ni dibuat. Dalam kapal terbang pun orang boleh seludup hidupan liar. So berapa banyak spesies yang
diseludup daripada kawasan kita. So nampaknya kehidupan liar kita semakin berkurangan disebabkan aktiviti-aktiviti seperti ini. So harap satu hari nanti saudara-saudari yang berada di jabatan-jabatan yang berkaitan kehidupan liar akan melihat kembali undang-undang terhadap penyeludupan hidupan liar. Okay. So kita pergi kepada sejarah kepupusan spesies ya. Spesies-spesies yang sudah tidak ada, sudah pupus di muka bumi. Ini muka bumi terus. Okay, 140 tahun yang lepas lalu, okay, so kuda jenis kuaga ni telah pupus. Ini disebabkan oleh habitat. Okay, passenger pigeon. Kalau dalam cerita Mak Saleh, cerita cowboy, satu burung merpati yang boleh menghantar berita, yang boleh dijinakkan. Okay, dah pupus 90 tahun yang dulu, 90 tahun lepas. Okay. Dan juga bubal, ini pun 90 tahun lepas. 60 tahun yang lepas, Caribbean Monk seal, okay, pupus disebabkan oleh pemburuan dan kehilangan habitat. Okay. Tasmanian tiger, ini memang 50 tahun dulu dah pupus disebabkan oleh pemburuan. Okay. Javan tiger, harimau Jawa, so 30 tahun lepas dah pupus. Okay. 20 tahun lepas golden tooth dah pupus disebabkan oleh kehilangan habitat. 19 tahun lepas ibex telah pupus, ini dah tak ada dah. Okay. Dan 10 tahun lepas river dolphin, okay, pupus disebabkan oleh aktiviti perikanan yang melampau. So ini adalah antara sejarah kepupusan spesies daripada peringkat antarabangsa. Okay, ini antara spesies-spesies tadi yang kita hanya tengok gambar saja sekarang. So kita sudah tidak ada spesies ini secara live di hutan kita ataupun di mana-mana negara di Eropah, okay, di Amerika dan sebagainya. So kita hanya melihat melalui gambar. Ini adalah the last Sumatran rhino yang pupus di Malaysia. Di Indonesia dia ada ya. Malaysia kita sudah tidak ada badak Sumatera. Nama dia Iman. Okay. Iman ni dia lokasi dia di Sabah, di Tabin. Okay. So saya pernah jumpa dia pada tahun 5 tahun lepas di Tabin. Okay. So dia dah pupus dah. So kita sekarang ni kita tak ada dua-dua badak. Badak Sumatera kita tak ada, badak Jawa pun kita tak ada. Okay. So ini adalah badak terakhir kita di Malaysia yang pupus. Di Indonesia ada. Di sebelah Kalimantan Borneo dia ada. Okay. Cuma Malaysia aja tak ada. Cuma bagi Malaysia dia dah pupus untuk Malaysia. So kita tak ada dah satu spesies yang penting untuk ekosistem kita. So apa akan jadi pada spesies-spesies yang lain nanti yang satu hari nanti akan pupus. Okay. So apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Apa spesies yang kita nak nak conserve, nak pelihara? Adakah program-program kesedaran terhadap hidupan liar ini cukup untuk memelihara hidupan liar kita pada masa akan datang? Dan siapa yang patut bertanggungjawab? So ini sama-sama kita fikir-fikirkan. Satu hari nanti saudara-saudari akan berada di suatu tempat yang mana membolehkan hidupan liar ini dipelihara, dipastikan, protected, dijaga, okay? Memastikan undang-undang hidupan liar ini diperketatkan. So ini adalah tugas kita bersama. Okay? Tugas saudara-saudari nanti apabila berada di satu keadaan yang memungkinkan saudara-saudari memelihara hidupan liar. Okay? So apa spesies yang nak diberi prioriti? So banyaklah spesies-spesies yang sekarang ni sudah berada di tahap totally protected. Protected species, spesies-spesies ini. So antara banyak-banyak spesies ni yang paling prioriti kita apa? So sama-sama kita lihat nanti. Okay? So ini adalah antara strategi dalam kita memelihara spesies kita. Okay? Contohnya kita pelihara spesies individu, in situ
conservation, okay, memperuntukkan kawasan yang luas untuk hidupan liar, okay, ex situ conservation, menyediakan seed bank, captive breeding, botanical garden. Ini semuanya ke arah conservation, okay, memelihara hidupan liar. And then promoting participation of local and stakeholders. So kita kena memberi peluang kepada stakeholders, pemegang taruh untuk sama-sama memelihara hidupan liar supaya ianya berkekalan pada masa yang akan datang. Okay, ini antara suggestion, cadangan yang dibuat untuk meningkatkan pemeliharaan hidupan liar. Okay, so meningkatkan kesedaran daripada kawan-kawan kita, kepada ahli keluarga, budak-budak sekolah daripada peringkat yang sekolah rendah. Okay, so apa kepentingan hidupan liar, apa kepentingan habitat dan ekosistem hutan yang kita jaga. Sebenarnya bukan saja kepada hidupan liar, tapi hutan itu juga penting kepada kita lah. Okay, kita nak lihat kawasan kita lebih hijau. Okay, so kalau hutan kita banyak musnah, so sumber oksigen kita nanti semakin akan berkurangan dan sumber karbon dioksida semakin tinggi sebab semakin banyak pembangunan, semakin banyak kenderaan. Okay, and then use less electricity. Okay, so buatlah kaedah yang terbaik untuk mengurangkan kesan-kesan terhadap elektrik ni. Okay, and then tree plantation, menanam pokok-pokok yang boleh meningkatkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Kita buat aktiviti-aktiviti penanaman pokok, penanaman pokok-pokok tempatan, supaya pokok-pokok ini mungkin setengahnya akan menjadi habitat hidupan liar dan setengahnya menjadi makanan kepada hidupan liar. Okay, the new source of energy, mendapatkan sumber-sumber energi berasaskan sumber-sumber tenaga seperti angin. Contohnya, saya pergi ke Taiwan, saya tengok kawasan tersebut sumber energinya adalah daripada angin. Sebuah kipas yang besar mendapatkan sumber elektrik. Dia tidak menggunakan sumber yang memusnahkan hutan. Okay. And then role of young generation, apa peranan generasi muda, saudara-saudari. So apa peranan saudara-saudari untuk membawa rakan-rakan, adik-adik di sekolah rendah untuk memberi kesedaran terhadap hidupan liar. Okay. Kemungkinan besar apabila saudara-saudari nanti berada di tempat yang membolehkan hidupan liar ini dipelihara, so masukkan hidupan liar ini sebagai salah satu kurikulum pada peringkat sekolah rendah lagi. Okay. Pada peringkat sekolah rendah lagi. Di universiti tak cukup, sekadar satu kursus hidupan liar itu tidak cukup. Okay. And then community, dari segi penglibatan community terhadap aktiviti-aktiviti kesedaran hidupan liar, so mesti ditingkatkan. Okay. So kita mesti memberi penerangan kepada komuniti kepentingan hidupan liar ini kepada ekosistem kita, kepada hutan kita. Dan setengahnya kita boleh melibatkan ahli-ahli politik lah dalam action kita untuk memelihara hidupan liar. Okay, dan tidak menggunakan produk-produk berasaskan hidupan liar, contohnya makan sirip hiu, contohnya membeli produk-produk leather daripada kulit tenggiling, okay, kulit-kulit hidupan liar yang mahal. Itu mungkin boleh membantulah. Bila tidak ada pembeli, so tidak ada penawaran. Okay. So tak ada pembeli, tak adalah orang memburu hidupan liar. So dia diburu sebab ada pembeli, ada market dia. Okay. Dan market itu adalah mahal. Dan menjadi spy, contohnya melaporkan aktiviti hidupan liar yang berada di sekitaran kita, okay. Dan juga get involved lah, join campaign, mungkin memberi sedikit derma untuk aktiviti pemeliharaan hidupan liar. So ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh saudara-saudari untuk memberi
kesedaran kehidupan liar dan memastikan kehidupan liar ini terus kita boleh lihat pada masa yang akan datang. Dan akhirnya sebagai konklusi, kehidupan liar ini adalah the least understood and the most underestimated source of sustain. So mereka ni kita jarang memahami kehidupan liar. Okay, so kita take for granted. Kita kadang kita tidak peduli pun kehidupan liar ni yang berada di sekitaran kita. Kadang-kadang kita tengok pun kita rasa nak bunuh, nak makan dan sebagainya. Itu manusia punya naluri. Okay? So kita tak lihat pun mungkin kehidupan liar itu dia ada anak untuk diberi makan dan sebagainya. So kita tidak memahami kehidupan liar itu secara menyeluruh. Kita tidak berfikir apa natijah dia apabila kita memperlakukan kehidupan liar sesuka hati kita. Okay? Itu yang message yang saya nak ingin sampaikan. So kita berharap saudara-saudari nanti apabila berada di satu tahap yang membolehkan ada kuasa untuk membuat sesuatu, so buatlah untuk ini saya bercerita tentang kepentingan kepada hutan dan hidupan liar kita ya. So peliharalah hidupan liar kita, peliharalah hutan kita supaya generasi akan datang tetap boleh sama-sama melihat hidupan liar ini secara live depan mata. So kita masuk ke hutan, kita boleh nampak orang hutan bergayutan di pokok. Kita masih boleh nampak. So kita tak adalah kita nanti satu hari nanti kita explain kepada generasi akan datang, inilah yang rupa orang hutan. So generasi akan datang hanya melihat orang hutan itu melalui gambar. Sebagaimana kita melihat nanti, lepas ni kita tahu, kita akan bercerita kepada generasi akan datang. Ini adalah spesies badak Sumatera yang terakhir. So gambar saja. So kita tidak ada dah spesies kalau kita tidak membuat sesuatu terhadap hutan kita, kalau kita tidak memelihara hutan liar kita. So itu saja sesi perkongsian saya pada pagi ini. Mungkin ada lari tajuk sikit apa ke kan. Okey. Saya serahkan semula kepada ahli jawatankuasa. Okey, teruskan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zamri bin Rosli. Okey, sebarang pertanyaan, kita sekarang buka ruangan untuk question and answer. Okey, sebarang pertanyaan boleh ajukan di ruangan komen Okey, selamat pagi doktor. Okey, doktor, soalan saya doktor. Tadi doktor cakap kan haiwan dia masuk rumah sebab dia cari makanan semua kan. So haiwan ni dia kenal ke tempat lama dia pergi? Macam sekarang, dulu kan dia hutan dan lepas tu kita tukarkan hutan tu jadi perumahan atau tempat-tempat yang pembangunan kan. So haiwan tahu tak insting atau tempat lama dia pernah berada? Okey, terima kasih saudara Jonathan. Okey, aka Spitzer. Okey, hidupan liar ni yang saya bercerita hidupan liar yang dia punya home range yang luas ya. Kalau kita bercerita tentang hidupan liar yang punya home range yang luas, contohnya badak, gajah, harimau, tapir. So home range dia ni beratus kilometer. So hidupan liar ni dia ada teritori dia, dia ada laluan dia masing-masing. Okay, laluan dia dalam hidupan liar punya otak, dia boleh mengesan lokasi tersebut. Itu adalah lokasi tempat dia mencari makanan dahulu. Mungkin juga salah satunya adalah dia mungkin boleh mengesan bau makanan. Salah satunya tahap mengesan makanan dia adalah tinggi. Salah satu. Dua adalah teritori dia. Tiga adalah dia memang kawasan hidupan liar yang mempunyai wilayah yang sendiri. So kalau dia sudah mark di situ kawasan dia, dia akan balik semula. Walaupun dia dah tinggal bertahun-tahun, so ada kajian menyatakan gajah ni walaupun sudah setahun dia tinggalkan kawasan tersebut, dia pergi ke kawasan lain, so dia akan balik semula ke kawasan tersebut untuk mencari makanan. Okey, tahun seterusnya dia akan moving ke other area. So dia kajian, contohnya kajian gajah di Sabah. So dia dah mark
gajah tu pergi ke mana. So dia tengok bulan ni gajah pergi ke sini, bulan depan pergi ke sana. So dia akan balik semula ke arah kawasan asal dia selepas semua kawasan itu dijelajah. Sebab mungkin kawasan satu ni kawasan musim berbuah. So dia akan makan. And then bila dah habis musim berbuah, dia akan pergi ke kawasan lain yang pula yang akan berbuah. So itu kenapa, macam mana hidupan liar dia roaming around, dia kata home range dia. So dia akan kembali semula ke kawasan tersebut. Walaupun kawasan tersebut sudah dijadikan kawasan penempatan, dia punya otak dia dalam kajian menyatakan dia akan ingat balik laluan dia. Walaupun dia tukar ke highway dan sebagainya. Sebab itu kita tengok hidupan liar kenapa ada setengah-setengahnya lalu di depan highway. Dulu highway itu adalah laluan dia. So itu adalah salah satu sebab macam mana hidupan liar itu boleh berada di kawasan penempatan manusia. Okay, terima kasih Sri Pritza atas soalan yang sangat baik. Okay, ada lagi soalan? Okey doktor, ada soalan daripada saudara Aizat Hilman. Okay, since common myna is invasive species, burung ni attack manusia tak doktor? Okay, common myna dia jarang attack manusia lah. Okay, common myna ni burung yang kita panggil sebagai burung gembala kerbau. Okay, burung gembala kerbau ya, common myna. So kita tengok kalau di Sarawak jarang kita nampak. Tapi saya memang tak pernah nampak lah di Sarawak. Di Semenanjung itu adalah burung yang paling banyak sekali. Kita tengok dia attach dengan kerbau. Begitu kita panggil sebagai burung gembala kerbau. Dia sebenarnya satu spesies yang tiung. Dia tidak pernah attack manusia. Okay. Cumanya mungkin kita tidak tahu, mungkin burung ini dia boleh membawa penyakit. Itu dia. Takut dia boleh membawa penyakit kepada manusia sebab sebab dia ditransfer melalui burung-burung yang lain. Okey. Itu saja jawapan saya. Okey, saya tengok ada soalan, how bad is wildlife affected by COVID-19? Saya ingat hidupan liar ni kita tak mungkin belum ada lagi yang melaporkan hidupan liar ni ada terlibat dengan COVID-19. Tapi mungkin dalam masa COVID-19 ni hidupan liar ini lagi selamat lah saya ingat. Sebab apa? Dengan adanya COVID-19 ni, aktiviti pembaruan semakin berkurangan, orang tak boleh keluar nak memburu dan sebagainya. So mungkin affected dia dari segi populasi dia mungkin semakin akan meningkat lah. Tapi affected dia dengan COVID-19 itu sendiri memang tidak ada lah. Saya ingat belum ada lagi saya tengok. Okay? Terima kasih Hadijah. Okay, ada lagi soalan trophy hunting fish help fund conservation effort. Okay, trophies hunting fish ni, normally kita tak ada trophies hunting. Trophy hunting memburu lah ni. Untuk lesen-lesen memburu. Sebenarnya kalau di Malaysia ni lesen pemburuan untuk hidupan liar sudah lama dibekukan. Di luar negara, di luar negara memang adalah trophies hunting fish sebab di luar negara memang mereka betul-betul memperuntukkan kawasan untuk memburu hidupan liar sebab hidupan liar ini adalah salah satu daripada game species. Dan jumlah hidupan liar mereka banyak. Kita berbanding dengan negara temperate Eropah, kita punya hidupan liar adalah diversity, high diversity tapi low density. Jumlah spesies kita banyak tapi density kepada that species kita kurang. So kalau kita buat open hunting fish ni, so banyaklah spesies, kemungkinan besar kepupusan akan berlaku lah. Tapi di luar negara mereka boleh buat trapping fish ni untuk membantu dalam conservation effort sebab kepadatan spesies mereka banyak. So kalau bison tu beribu-ribu ekor. So bolehlah buru lah, boleh memang buru. Memang dibuka lesen dan hasil daripada lesen tersebut boleh digunakan untuk conservation. Tetapi di tempat kita agak sukar. Saya ingat memang tidak ada pun perkara itu dilakukan. Trophy hunting fish ni sudah lama dibekukan. Terima kasih.
saya mahu bertanya, adakah kita sepatutnya mengawal kemasukan depopulasi invasive species? Okey. Pengawalan invasive species ni sebenarnya sudah lama dilakukan. Okey. Sudah lama dilakukan oleh penghilitan. Okey, tetapi malangnya perkara ini masih berlaku disebabkan dia berlaku begini, senario dia begini. Okey, katalah saya membeli spesies ikan keli daripada Afrika contohnya. Okey, ini bagaimana invasive species ini sukar dikawal. Okey, so saya pelihara di kolam. Bila satu masa banjir berlaku, semua ikan keli saya terlepas ke sungai. Dan keli saya ni adalah keli yang predator punya spesies. Ingat kisah Arapaima? Arapaima adalah satu spesies yang ganas, yang makan semua spesies-spesies lain di sungai. Okey, ada satu cerita saya ingat di Melaka ada satu company dia blur Arapaima, dan tiba-tiba berlaku banjir, semua spesies dia, semua ikan dia masuk ke sungai. Okey, apa yang berlaku? Tiba-tiba pakcik ni dia menjala, dia terjala ikan Arapaima di sungai, besar pula tu. So itu adalah salah satu contoh yang bagaimana invasive species ini tidak dapat dikawal. Okey, memang kerajaan telah mengadakan pengawalan dan sepatutnya dikawal dengan ketat lah. Ini juga berlaku di Amerika. Okey, semana ikan toman. Okey, ikan toman yang dibawa di Afrika untuk dijadikan haiwan hiasan, entah macam mana dilepaskan ke sungai, so dia dah makan semua local species ikan-ikan tempatan di sungai di Amerika. So apa mereka dah buat adalah mereka kena cari ikan tu, hapuskan satu persatu. Itu masalah dia. So ikan-ikan ni dia akan memakan ikan-ikan tempatan sebab dia bersikap predator. Ini ikan toman kita lah. So sukar dikawal lah. Tapi sepatutnya memang kita kena kawal spesies-spesies invasive ni. Tapi agak sukar. Okay. So good morning doctor. Certain communities of people kill some animals for cultural purposes. Do you think they should let go of the culture for tourism? Okay. Ini soalan yang bagus. Cantik soalan ni. Terima kasih ya. Siapa nama dia? Sainat ya. Okay. So seremoni ya. Cultural purposes seremoni ni di kalangan masyarakat kita tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak kata we have to stop the ceremony. We have to stop the culture. So we cannot stop the culture because it is from our ancestors. Tapi kita ada cara lain. Okay. Kita ada lain dapat tanpa membunuh hidupan liar. Contohnya sekarang ni kita ada sintetik, bulu-bulu sintetik yang boleh dibuat daripada plastik dan sebagainya. Okey, itu boleh mengurangkanlah tanpa membunuh hidupan liar. Tak perlu membunuh hidupan liar tapi mencari cara lain untuk menggantikan peralatan yang digunakan dalam seremoni tersebut. Mungkin menggunakan bahan-bahan sintetik yang lain, kain dan sebagainya yang akan membunuh hidupan liar. Itu ada salah satu contoh. Saya dah tengok banyak banyak menggunakan bahan sintetik dalam upacara-upacara keagamaan, kesenian dan sebagainya tanpa membunuh hidupan liar. So boleh dilakukan sekiranya kita betul-betul konsep kita punya hidupan liar. Okay, so saya baca daripada sini Jazik daripada chat ni. So does the changing environment and extinctions of species causes new species to evolve, adapt to fail into the initiation? Okay. Apa ni? Vanesh. Okay, thank you very much. So setengahnya setengah spesies dia boleh beradaptasi terhadap persekitaran. Okay, setengah spesies ni evolve, so become superior. Sebab itulah kadang-kadang sukar untuk kita menangkap setengah spesies sebab setengah spesies ni dia boleh sudah beradaptasi kepada persekitaran, changing the environment. Okay, so kemungkinan besar apabila dia merasakan spesies dia, populasi dia semakin berkurang, so dia akan beradaptasi untuk mengurangkan decrease the species lah disebabkan oleh mungkin aktiviti pembunuhan dan sebagainya. This is normally happen among spesies, antara spesies-spesies yang sama. Okay, alright.
Good morning Doktor. Kes kematian hidupan liar akibat melintas jalan raya banyak berlaku di Malaysia. Kenapa pihak kerajaan tidak mengambil tindakan untuk membina di kawasan aktif lintas hidupan liar seperti di Sungayu, Kuala Lumpur? Okey, terima kasih. Ini juga kawasan yang satu soalan yang terbaik. Ini yang kita panggil sebagai wildlife corridor. Okey, creating wildlife corridor. Okey. Saya pernah terlibat dengan aktif dengan membuat kajian terhadap kawasan-kawasan yang aktif hidupan liar ini melintas di highway di Pahang. Saya ingat pada tahun 2004, 2005, 2006 masa saya buat PhD, saya terlibat dengan kajian kawasan-kawasan yang aktif hidupan liar, dan kawasan-kawasan ini biasanya apa yang kita buat adalah kita buat terowong. Okey, di setengah highway tu, di bawah highway tu dia ada satu terowong besar untuk gajah melintas. Memang ada kita buatlah. Okey, yang di Kuala Lumpur Pahang tu yang memang saya pernah terlibat jugalah untuk membina lokasi-lokasi yang hot spot untuk hidupan liar melintas. Ini adalah memang ada tapi mungkin setengahnya kawasan itu kita tidak jangka. Kita buat kawasan itu untuk hidupan liar melintas, tapi pada akhirnya hidupan liar ni kita tak boleh nak kata kita bina terowong, kita bina jejambat, hidupan liar itu 100% dia akan melintas menggunakan terowong. Tak boleh. Sebab dia tak belajar. Dia tak baca signboard pun. Okey, buatlah signboard merah ke, kuning ke, biru ke, dia tak akan baca signboard. Dia nak lalu, dia lalu je. Okey, itu hidupan liar. Cuma kita, at least kita ada effort. Okey, dia tak boleh melintas kawasan ni, okey, dia akan cari jalan lain untuk melintas. Walaupun kita buat, kalau dia ikut kawasan lokasi yang kita dah sediakan, so itu adalah yang terbaiklah untuk hidupan liar. Kalau tidak, so kita tidak boleh nak kata apa-apa. Takkan kita dah bina highway, so kita nak musnahkan highway untuk buat dia punya kawasan lintasan. Okey, itu kita hanya boleh cari kaedah yang terbaiklah untuk memastikan hidupan liar ini tidak melintas di highway contohnya. Alright. How does the pet trade industry affect endangered animals in the wild, and how do we ensure the exotic pet we get are from unethical? Okay. Trading of species ini sebenarnya kalau mengikut undang-undang dia mesti melalui CITES, ya. CITES, dia ada satu badan yang memperuntukkan spesies-spesies yang kita boleh trade dalam industri secara legal. So apa yang berlaku adalah trading of endangered species illegally. So ini yang berlaku. So memang dia akan memberi kesan kepada hidupan liar lah. It's a very very serious industri. Okay, dia memberi kesan sebab bila ada penawaran, so memang adalah orang yang akan mencari hidupan liar sebab dia ada orang nak beli. So it is very affected. Okay. So salah satu kaedah yang untuk mengurangkan kemasukan spesies-spesies eksotik ni sebagai pet ini adalah menguatkuasakan undang-undang. Ini adalah salah satu dia, menguatkuasakan undang-undang, mencari informer, okay. So ban di spesies daripada masuk ke negara kita, ataupun memberi kesedaran kepada orang-orang awam bahawa spesies-spesies eksotik ni tidak sepatutnya dijadikan sebagai pet. So kita kena, mungkin generasi tua dia tidak faham. Sebab itu kita kena awareness program itu mesti melalui generasi muda supaya adik-adik kita di sekolah dia faham bahawa mengambil spesies eksotik ini sebagai pet adalah satu langkah yang satunya bahaya, okey, bahaya dia kepada spesies-spesies tempatan kita. Satunya spesies itu bila besar nanti kemungkinan besar bahaya kepada keluarga dan sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara yang kita buat. Awareness program itu adalah yang paling penting. Animal stress boleh menyebabkan variation species. Jonathan Peter, saya ingat belum ada lagi lah study yang melihat animal stress ni. Animal ni kalau dia stress, dia ada dua je. Sama ada bila dia stress, dia akan mati ataupun dia akan menyebabkan kemusnahan kepada masyarakat.
Sebab itu yang berlaku kepada kenapa ada tuan dia mati diserang oleh haiwan peliharaan dia, mungkin dia stres. Itu ada. Tapi dia menyebabkan variation species tu jaranglah kot. Okey, kecuali dia boleh tadi yang soalan tadi dia boleh beradaptasi terhadap sekitaran. Mungkin dia mengubah bentuk dia, cara dia makan dan sebagainya. Alright, apabila haiwan liar beradaptasi untuk hidup bersama manusia seperti di kawasan bandar, apakah ekosistem hutan akan terjejas? Apakah ekosistem baik untuk hidupan liar? Okey, sebenarnya ini pun baguslah moderasi. Moderasi bagus soalan. Thank you very much for the very good question. Apabila hidupan liar ini beradaptasi bersama manusia di kawasan bandar. Okey. Ini yang saya katakan, contoh tadi monyet di Malawati, beratus-ratus monyet pernah beradaptasi di kawasan tersebut. Okey, sehingga manusia merasakan mereka memberi makan kepada monyet. Okey. So habit memberi makan kepada hidupan liar yang berada di kawasan kita ini adalah satu habit yang tidak bagus. Kalau di luar negara mereka memang tidak galakkan kita memberi hidupan liar ini makanan. Okey, tidak bagus kepada ekosistem bandar. Sebab apa? Sebab let's say pada satu hari hidupan liar itu banyak yang ada di situ, dia mengharapkan makanan daripada orang ramai. Tetapi dia tidak diberi makanan. So apa yang berlaku, dia akan mencari makanan dia sendiri. So dia akan menyongkar rumah, dia akan mengambil makanan orang awam, pergi ke kedai-kedai memusnahkan. So ini adalah yang tidak baik, coexistence yang tidak baik untuk hidupan liar dan juga untuk manusia. So dia tak biasa kita bagi makanan. Katalah kita bagi keropok, hari-hari makan kita bagi. So dia tidak bergantung kepada makanan dia di dalam hutan, so dia bergantung kepada makanan yang diberi oleh manusia. So satu hari manusia tak bagi makan, so apa yang berlaku adalah konflik. Dia tak ada jadi konsisten dah. So dia akan jadi konflik. So bila jadi konflik, one of the entity will benefit lah, bad benefit. Okay, so itu je. Dia tidak menjadi benefit yang baik. Thank you Honorable Rasi for the good question. Good morning Dr. Zam. So we added our forest in Malaysia, lagi-lagi di Sarawak ni kan macam forest kita makin berkurang dan banyak penanaman sawit yang memberi kesan terhadap hidupan liar. Hal ini macam pihak forestry tidak menjaga hutan untuk hidupan liar, tanaman pihak forestry lebih memilih cut and recover forest. Di sini macam forestry tak memberi sumbangan kepada hutan atau hidupan liar dan lebih mementingkan ekonomi. Apakah pihak forestry di Pelitan masih melindungi hutan? Okey, dia ada dua entiti yang penting di Malaysia ni. Satu yang memelihara hutan, satu yang memelihara hidupan liar. Kalau di Sarawak ni yang memelihara hidupan liar sekarang ni adalah SFC, dan yang pihak yang berwajib terhadap pembalakan lesen perhutanan adalah Jabatan Hutan. Kalau di Semenanjung Malaysia, Perhilitan. Dua-dua entiti ini sepatutnya bekerjasama untuk memelihara hidupan liar dan hutan. So that's why kalau sekarang ni aktiviti pengeluaran lesen semakin berkurangan lah. Okay, of course. Kalau sejarah dulu tu kita tak boleh nak cakap apa. So, apa yang ada sekarang ni adalah kedua-dua pihak ni sepatutnya memberi kesedaran terhadap pentingnya pelindungan hutan dan juga hidupan liar, memperbanyakkan kawasan-kawasan sanctuary hidupan liar. So that's why pada tahun 2016-2017 saya terlibat untuk membuka satu kawasan sanctuary hidupan liar di bawah Jabatan Hutan, iaitu di Lawas lah, di Payah Maga. Itu akan jadi kawasan sanctuary hidupan liar. Dan juga di Meludam, dan ada 3 kawasan baru, kawasan yang peruntukan untuk hidupan liar oleh Jabatan Hutan. So ada Jabatan Hutan masih lagi melindungi hutan. Yang kita nampak yang aktiviti pembalakan itu memang kawasan-kawasan yang dihaskan untuk pembalakan lah. Okay, so kawasan-kawasan yang dihaskan untuk hidupan liar taman-taman negara ni memang tidak berlaku pembalakan dan sebagainya. So terima kasih Saudara Gilbert. So any question? Ada soalan lagi? Ada doktor, ada. Soalan daripada Aizat Hilman. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Nak tanya, kan macam banyak haiwan yang ada pupus kan, macam yang latest ialah badak Iman, badak Sumatera Iman, okay? And dia boleh ke dikembali doktor? Maybe through breeding ke, kacukan ke, apa ke, boleh ke doktor? Okay, terima kasih Aizat, soalan yang cantik. Okay, soalan cantik. Soalan yang cantik. Iman ya, bukan Iman Hidayah ya, itu Iman badak. Iman Hidayah tu di sini dulu tu.
Okey, sejarahnya ini pernah juga berlaku. Okey, pihak Sabah telah berbincang, Jabatan Hutan Sabah dia berbincang, Pilitan Sabah, Sabah Pilitan ya. Sarawak dia bukan Pilitan, dia di bawah SFC. Mereka nak mengambil sampel daripada Indonesia sebab di Indonesia dia ada Badak Sumatera. Tetapi pihak Indonesia enggan bekerjasama sebab itu adalah lambang negara. Okey, so bila kita ada satu yang dunia nak tengok, betul? Dunia nak tengok ni Badak Sumatera. So bila dia Indonesia saja ada Badak Sumatera, of course semua funding akan pergi ke Indonesia. So buat apalah dia bagi dengan Malaysia. Itu salah satunya kenapa kita tak boleh nak buat inbreeding di Malaysia. Memang pihak kerajaan di sana tak nak badak dia beli. Jual pun dia tak nak. Dia dijual pun dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia tahu nilai spesies itu. Nilai spesies itu. So nanti bila ada kajian tentang Badak Sumatera, so dia akan funding daripada Eropah, daripada Amerika ni akan pergi ke Indonesia, dia tak pergi ke Malaysia dah. Itu salah satu kekurangan kita lah. So kita hilang dari segi nilai di situ. So kita tak boleh nak buat apa-apa. Dan banyak rundingan telah dibuat tapi pihak dari sana tak nak lah. Itu satu. Memang boleh sebenarnya tapi Indonesia tak nak. Okey, Kalimantan tak nak lah sebab dia rugi nanti. Alright, ada soalan lain? Ada lagi daripada Aizat Himan juga. Okey, doktor. Kan macam common myna kan dia kan consider as invasive species kan. Maksudnya dia since daripada introduction dia dah since daripada birth dia dah abundant. And saya nak tanyalah sebab dulu kan kita pernah ada case macam bird flu. So overproduction for birds ni dia effect ke? Dia ancam kita ke dengan penyakit bird flu ni? Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Aizat. Bagus juga. Okey, soalan tu. So kita seperti mana yang saya ceritakan tadi, kemungkinan besar ada. Tapi kita kajian belum ada dibuat. Okey, untuk melihat sama ada bird flu itu daripada common myna. Tapi burung yang dikatakan boleh membawa banyak penyakit adalah tadi saya kata merpati tu. Merpati adalah salah satu spesies yang boleh menjadi perumah. Mungkin common myna ni pula boleh jadi perumah kepada bird flu tapi belum ada kajian yang dilaksanakan lah. And then dia punya populasi terlalu sangat membiak. Dia terlalu cepat membiak. So kemungkinan besar nanti dia akan menjadi salah satu masalah. Kalaupun dia tidak menjadi masalah membawa bird flu, najis-najis dia yang terlalu banyak itu akan membawa masalah kepada orang ramai. Itu pun salah satu masalah lah. Seperti mana masalah yang dibawa oleh sterling, satu spesies yang burung mata merah ya. Nanti kita subjek wildlife nanti kita carilah burung. Burung mata merah itu banyak sangat di kawasan bandar. Okey, kalau kamu parking kereta bawah pokok, atas tu ada burung perling mata merah, saya tengok besok najis burung tu banyak di atas kereta kamu. Itu adalah satu konflik dah, dia create konflik. Walaupun dia adalah coexistent dengan manusia, tapi bila ada satu tahap dia akan menjadi konflik kepada masyarakat. So balik kepada common myna tadi itu, okey, so disebabkan dia terlalu banyak, kemungkinan besar juga boleh membawa penyakit kepada manusia kemudian hari. Okey, terima kasih Azad. Okey, ada lagi? Okey, kalau tiada sebarang soalan lagi, majlis teruskan lagi dengan Okey, ada soalan last doktor. Okey, kenapa ladang sawit kan lebih baik dari ladang minyak bunga matahari dan minyak jagung kerana dibandingkan dengan hasil keberadaan biodiversiti? Adakah kita sepatutnya mengekalkan industri kelapa sawit atau menggantikan semula kelapa sawit dengan pembangunan hutan semula? Amirul Muminin. Hello Amirul. Okay, thank you for the question. Okay. Ini nak jawab ni agak ni sikitlah sukarlah juga kan sebab dia berkaitan dengan ekonomi. Okey. Ini berkaitan dengan ekspor negara. Okey, sebab kita sekarang ni bergantung kepada kelapa sawit. Apalagi sekarang ni kerajaan bawa-bawakan nak buat biodiesel. Biodiesel tu
So banyaklah juga daripada kelapa sawit. Okey, dia punya sumber itu adalah daripada minyak kelapa sawit. So kalau dibandingkan dengan minyak bunga matahari ini, minyak jagung, jumlah minyak itu adalah kalau dibanding dengan kelapa sawit jauh beza lah. Kelapa sawit boleh menghasilkan bertan-tan minyak berbanding dengan ladang bunga matahari ini, okay, dan ladang jagung. Dan hasil dia, kalau kita tengok kelapa sawit ni hasil dia berkekalan sehingga 25 tahun boleh harvest. So inilah yang menyebabkan kenapa ladang sawit lebih banyak ditanam dan mengorbankan lebih banyak hutan. So saya ingat kalau saya punya pendapat, apa yang ada sekarang ni sudah cukup lah untuk pengekalan hutan. Okay? Mungkin tidak perlu membuka kawasan hutan untuk kelapa sawit. So maintain apa yang ada, maintain kita punya kawasan-kawasan hutan pemeliharaan, maintain kita punya hutan taman negara dan kawasan sanctuary hidupan liar itu mungkin boleh menyelamatkan hidupan liar kita. Dan juga salah satu perkara yang perlu dibuat oleh ladang-ladang kelapa sawit ini adalah memperuntukkan kawasan zon untuk hidupan liar. Contohnya membutuhkan kawasan teritori ataupun koridor untuk hidupan liar. Walaupun kelapa sawit ada, tapi kita tidak boleh nak lari daripada ladang kelapa sawit, tapi kita masih memperuntukkan kawasan untuk hidupan liar mencari makanan. Okey, itu saya punya pendapat lah. Alright, terima kasih Amirul. Okey, ada soalan? Okay, itu saja untuk sesi question and answer. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan aktiviti Kahoot. Sebelum memulakan aktiviti Kahoot, diminta para peserta untuk mengisi Google Form sebagai kehadiran yang telah dihantar di ruangan komen. Okay, sekejap kita resend. Okay dah. Okay, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita. Okay, sekarang aktiviti kita teruskan dengan aktiviti Kahoot. Okay, sebelum nak bermain Kahoot, ada tata cara untuk bermain dia lah. Okay, cara penggunaan Kahoot. Pertama, sila tulis nombor PIN yang telah disediakan. Okay, sebelum nanti buka Google, lepas tu tulis Kahoot and then masuk dalam Kahoot tu, okay, akan ada nombor PIN yang korang kena isi. Okay, ni nombor PIN yang ada dekat sebelah kanan ni. Okay, 57205. Tapi itu contoh lah, tapi bukan yang ni. Okay, nanti korang masuk je nombor PIN. Okay, nombor 2, pastikan anda tulis nama betul anda. Okay, macam nama saya, okay, Muhammad Asli Berosdi, okay, tulis nama penuh lah. Okay, nombor 3, pastikan anda menggunakan komputer riba. Pastikan anda menggunakan komputer riba untuk soalan, telefon pintar untuk tempat memilih jawapan. Ataupun menggunakan komputer riba dan soalan dan memilih jawapan. Nombor 4, penggunaan telefon pintar sahaja tidak digalakkan. Sebab nanti soalan dia akan jadi kecil, so tak jelas lah, susah and tak jelas untuk korang nak menjawab. Okay, next. Peraturan permainan Kahoot. Yang pertama, pastikan anda tulis nama dengan betul. Nombor 2, jawab ke semua soalan yang diberikan. Ada 20 soalan yang disediakan. 21 soalan. Ada perubahan Yang ketiga, pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga diminta untuk screenshot dan hantar gambar tersebut beserta nama, nombor IC, alamat email. Nombor matrik pelajar UPMKB jika anda adalah pelajar UPMKB.
boleh hantar kepada Jonathan Victor, anak lelaki kandang Xavier, di atas talian 018 572 7871. Okey, take note yang ni. 018, saya ulang lagi sekali, 018 572 7871 kepada pengarah program kami sebelum 27 September 2020. Okey, semua dah boleh standby, buka Google, search Kahoot. Okey, semua dah boleh masuk. Okey, nombor PIN dia 618 4332. Saya ulang, 618 4332. Okay, diingatkan sekali lagi, tulis nama yang betul lah. Okay, kita akan start dalam masa 10 saat lagi. Okay, saya dah boleh startkan countdown. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kita ke next soalan. Soalan kedua. Tahniah kepada Nurul Aisyah. Which animal cause problem the to the community as stated by the speaker? Okay, masa ada lagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Common minor. Tanya kepada Gunaraja DC. Okay, next question. Kita kepada, are the animals still there? Haiwan ini telah pupus ataupun belum? Betul atau salah? Jawapan dia adalah salah. Tahniah kepada Yongzin. Kedua Syabil. Nombor 3 Amirul Mukminin. Jonathan Law dan Faris. Okay, next question. What is one of the role that young generation should be considering when it come to saving wildlife? Jawapan dia community participation. Peluang yang cerah untuk Amirul Mukminin mendapatkan tempat yang pertama. Next question.
Javan rhinoceros, badak Jawa, was declared extinct in Come on guys. Dia ni doktor, dia macam Tahniah kepada Daniel Tin. Mendapat mata 4001. Seterusnya itu dia pun cakap. nampaknya Amirul Mukminin mendahului dengan mata 4354. Soalan seterusnya. What is monocrop plantation? Ada api ya di sebelah namanya itu, Reef Magmaya dengan mata 4792. Okay, next. What are some strategies in conserving biodiversity? Protecting individual species, kill the animal, destroy their habitat, keeping beautiful animal only. What are the question? Yay! Protecting individual species. Ramainya yang betul, 66. Okey, tempat pertama, Sainats. Tahniah kepada Sainat dengan mata 5494. Next question. This diagram show about conflict of wildlife with human. Human-wildlife conflict. Human-wildlife conflict. HWC occur when animal pose a direct and recurring. Soalan yang hambar di sini ya. Okay, Sainat mendahului lagi dengan mata 6292. Tempat kedua, Florisha 6099. Okay, kelibat Amirul Mukminin hilang ya di sini. Okay, teruskan dengan soalan seterusnya. What is the name of this bird? Okay, doktor di belakang saya pun hanya ketawa sahaja kerana melihat jawapan yang teramat senang. Doktor cakap kalau salah pun tak tahulah. Ya, jawapannya ramai juga betul. Feral Rock. Ada juga yang salah. Oi, Sanat mendahului lagi dengan mata 7185. Soalan seterusnya. Di Javan apa ni? Rhinoceros died in 1923 because of citrate fungus. Salah 30. Jawapan dia ada salah. Wow, Sainat juga.
masih mengekalkan kedudukan yang di tempat yang pertama dengan mata 8,110. Diikuti dengan Florisha 7,852. Oh, Min Jun juga mendalui di tempat yang keempat. Next soalan. Itu ada Tina masuk. How long did the passenger Jin become extinct as a result of hunting? 2020. Jawapan dia 90 tahun. Wow. Kelibat Sainat berada di tempat yang keempat. Tempat pertama jatuh kepada Nurul Aisyah dengan mata 8,650. Florisha masih mengekalkan kedudukan tempat yang kedua dengan mata 8,465. Next question. What year did green befall are threatened with extinction? Jawapannya ialah 1960. Oh, Wah, nampaknya nampaknya. kelibat Sainat hilang dari radar. Min Jun telah mendalui dengan mata 9,228 dan Florisha juga masih mengekalkan kedudukan di tempat yang kedua dengan mata 9,195. Next question. Are the animal in the diagram below extinct due to hunting? Jawapannya ialah true or false. Anda yakin true dan anda juga yakin false. Di mana satu? Betul ke? Jawapan dia adalah true. Seramai 61 orang. Okay, Min Jun masih mengekal kedudukan yang pertama. Nombor 2, Florisha. Next question. Sainat masih mengejar dengan kedudukan yang keempat. Definition of coexistence is the population of several species that utilize the same limiting resources. Oh, true. Jawapan dia adalah true. Sebanyak 50 orang telah menjawab dengan betul. Min Jun mendahului lagi dengan mata 10,138. Next question. Who should we contact to report misconduct wildlife activity? Adakah Mancis? Adakah veterina? Adakah Felda? Dan adakah Perhilitan? Jawapannya ialah Mancis. Jawapannya ialah Perhilitan. Siapa? Ada orang punya Mancis. Okey, MJ mendahului lagi dengan mata 11,051 dan juga Florisha masih mengekalkan kedudukan di tempat yang kedua dengan mata 10,936. Oh, Sainat berada di tempat yang kelima ya. Okay, next question. It is true that green peafowl is threatened with extinction. Lagi tinggi dia punya. Siapa cepat? Jawapan dia adalah true. Seramai 64 jawab dengan betul.
Okay, kita tengok. Wow. Sedih. Min Jun masih mengkalkan kedudukan yang tempat yang pertama dengan mata 11,959. Alamak. Nampaknya Florisha telah jatuh di tangga yang keempat dengan mata 11,541. Tahniah kepada Celine. Next question. How many years has Javan Tiger extinct? Adakah 60 tahun? Adakah 30 tahun? Adakah 40 tahun? Dan adakah 35 tahun? Jawapannya kita akan tunggu dalam masa 1 saat. Jawapannya ialah 30 tahun. Mari kita lihat. Afiq mendahului dengan mata 12,425. Tahniah kepada Afiq. Tapi belum habis lagi. Next question. Yang jual semua. Soalan ke-19. Where is the Wild Elephant Care Center in Malaysia? Adakah Taman Negara? Jeng. Adakah Zoo Negara? Jeng. Adakah Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Lumpur? Dan adakah Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang? Jawapannya adalah Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang. Afiq masih mengkalkan kedudukan dengan mata 13,225. Nampaknya Amirul Mukminin masih dalam kedudukan di tempat yang kelima. Next question. Who is the person said the praise below? There is no differences between killing a human and an animal because the bottom line is that life is lost. Doktor kata tun. Tengok jawapan dia. Salah. Jawapannya adalah nanti. Seramai 10 orang doktor jawab. Oh, tahniah kepada Amirul Mukminin. Father Petrus. Pada soalan sebelum tadi mendapat tempat kelima dan kini mara di tangga yang kedua. Soalan terakhir. Ini soalan penentuan. Okey, soalan penentuan, soalan terakhir. Come on, geng. Next question. Sumatera Rino Iman. Betul atau salah? Jawapan berada di tangan anda. Anda menentukan jawapan anda. Jadi jawablah dengan betul. Anda mampu mengubah. Jawapannya adalah betul. Apa menangnya? Siapakah pemenang? Pemenangnya Gerger. Tempat yang pertama. Tempat pertama jatuh kepada Afiq dengan mata 15,026. Tahniah kepada Afiq. Diikuti dengan Amirul Mukminin dengan mata 14,062 dan di tempat ketiga jatuh kepada Brian. Tahniah kepada para fighter pemain semua. Okey, diminta untuk screenshot dan hantar kepada Jonathan Victor. Anak lelaki. Tandan Xavier. Nombor telefon anda berapa? 018 57 27 871. Demo tak kena bayar. Okey. Permainan kita. Jadi program kita berakhir di sini. Sekejap ya. Jadi kita telah sampai di penghujung program. Para hadirin yang budiman, saya mewakili jawatan program The Future of Nature is in our hand merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Zamri bin Rosli atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini.
halalkan segala tunjuk ajar dan ilmu doktor ya pada kami hari ini. Tidak lupa juga, majlis juga merakamkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program The Future of Nature is in Our Hand pada hari ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Stay healthy. We love you PM. We love Rimbawan. Assalamualaikum. Bye. Screenshot lo, screenshot. Okay. Semua buka kamera. Kita untuk buka kamera. Buka kamera. Kita nak screenshot untuk partisipan Okay, semua buka kamera. Okay, semua pandang sini. Pandang amat. Okay, muka paling handsome. Senyum. Senyum. Jom.